Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Alright, mari kita lanjutkan ke berita panas hari ini. Azmin Ali kata, Hajiji Muhammad Noor akan menjadi Ketua Menteri Sabah yang seterusnya. BN dan tim Buk Mokhtar berputih mata. Kelihatan kumpulan pembangkang di Sabah semakin keliru siapa lawan dan siapa kawan. Mari kita ikuti video kenyataan Azmin Ali. Saya sebentar tadi mendengar dengan tekun ucapan beliau sebagai calon di Dun Sulawesi. Saya tidak teragak-agak untuk menyatakan di depan tuan-tuan dan puan-puan, apabila mendengar ucapan Datuk Seri Panglima Hajiji sebentar tadi, memang layak beliau diangkat sebagai Ketua Menteri Sabah pada 26 hari bulan ini. Ini bukan pandangan saya seorang. Yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita, ketika berada di Sabah beberapa hari yang lalu juga telah membuat kenyataan. Berdasarkan kepribadian beliau, watak Datuk Hajiji, khidmat beliau, ilmu beliau, rakyat Sabah memerlukan seorang tokoh sebagai Ketua Menteri, dan tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Datuk Hajiji Haji Noor. Lepas melihat kepada video kenyataan ini, kelihatannya Barisan Nasional atau BN semakin dipinggirkan. Sila berikan komen Anda. Mari ikuti berita selanjutnya. Sumber Malaysia Kini, 16 hari bulan September 2020. Kempen pembangkang negeri gabungan rakyat Sabah setakat ini dibayangi isu kesetiaan yang sukar ditentukan. Misalnya lawatan ahli Majlis Tertinggi Bersatu Muhammad Azmin Ali ketuaran hari ini untuk berkempen calon Perikatan Nasional Bersatu Hajiji Muhammad Noor. Hajiji berharap dapat memenangi kursi Sulaman untuk kelima kalinya. Berdasarkan ucapan kepada penyokong yang hadir, Majlis Kempen Perikatan Nasional kemenangan Hajiji akan menjadikan beliau Ketua Menteri Sabah seterusnya. Ini kali kedua pemimpin utama bersatu selepas presidennya Muhyiddin Yassin secara terbuka mencadangkan Hajiji sebagai kemungkinan calon Ketua Menteri. Hal ini dilihat agak ganjil memandangkan gabungan rakyat Sabah belum lagi bersetuju mengenai kepimpinan, apatah lagi soal calon Ketua Menteri. Ketika berucap di hadapan 250 hadirin di Sulaman, Azmin berkata Hajiji layak menjadi Ketua Menteri kerana Ketua Bersatu Sabah ini seorang pemimpin yang dihormati, kuat dan bersih. Kenyataan ini boleh ditafsir sebagai sindiran terhadap dua pemimpin yang bertanding pada pilihan raya ini, pengurusi BN Sabah Buk Mokhtar Radin dan Naib Presiden Warisan Pita Inteni yang sedang berhadapan perbicaraan kes rasuah di mahkamah. Aneh juga, Azmin sengaja mencadangkan Hajiji menjadi calon Ketua Menteri dan mengambil risiko mengundang kemarahan Sekutu Bersatu. Apatah lagi Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi kelihatan menyuarakan rasa kurang senangnya ketika Muhyiddin pertama kali secara terbuka melontarkan idea itu. Turut membingungkan apabila Azmin ke Tamparuli berkempen untuk Setiausaha Agung Parti Bersatu Sabah PBS Jahid Jahim. PBS bukan sebahagian Perikatan Nasional, sebuah gabungan formal kini terdiri daripada Bersatu, Parti Solidariti Tanah Airku STAR dan Parti Progresif Sabah SPP. Malahan PBS bertemu dengan STAR di 6 kursi dan menentang BN di 12 kursi DUN. PBS meletakkan 22 calon pada PRN, hanya 4 yang tidak bertemu dengan calon BN atau PN, dan Jahid ialah salah seorang daripadanya. Di Tamparuli, Azmin tidak menimbulkan isu Hajiji sebagai calon Ketua Menteri di hadapan 150 hadirin di Tamparuli atau menangani isu pertemuan mesra sesama sekutu. Sila berikan komen Anda. Sebaliknya, seperti di Sulaman, Azmin menghabiskan sebahagian besar
masa menyerang warisan dan bekas patinya PKR. Menurut Azmin, pemimpin warisan Muhammad Safi Abdal gagal sebagai ketua menteri. Menteri Kanan itu berkata pentadbiran Safi runtuh setelah 2 tahun karena majoriti Adun Sabah telah meninggalkannya. Apa yang Safi paham, itulah sebabnya mengapa majoriti menolak sebagai ketua menteri Sabah. Dia telah kehilangan majoriti. Kenapa dia hilang majoriti? Karena dia gagal sebagai ketua menteri. Apa susah sangat kan nak faham soal Azmin? Pada satu saat Azmin membandingkan prestasi Safi sebagai ketua menteri dengan prestasi Perdana Menteri Muhyiddin dalam pakej rancangan berkaitan COVID-19. Menurut Azmin, Muhyiddin menepati janjinya memberikan bantuan tunai kepada golongan memerlukan, manakala Safi tidak dapat berbuat demikian. Ketika dihubungi, pembantu Safi memberitahu Malaysia kini dakwaan itu tidak benar kerana rakyat Sabah berpendapatan RM3,000 atau kurang mendapat bantuan tunai one-off RM300 pada bulan Mac dan April. Esok Azmin dijadwalkan akan berada di Kota Kinabalu untuk berkempen membantu calon BN UMNO di Dun Darau, Jumat Idris. Ketua BN Sabah Bung Mokhtar Radin yang disebut-sebut sebagai salah satu calon ketua menteri juga dijangka hadir sama berkempen di Darau. Malam esok juga akan menyaksikan pelancaran Aku Janji, manifesto pilihan raya Gabungan Rakyat Sabah yang mungkin memberi penjelasan mengenai calon ketua menteri gabungan itu. Jadi saudara dan saudari, kita boleh melihat tiap parti pembangkang di Sabah ini begitu rakus berebut jawatan ketua menteri Sabah. Anda sendiri menilainya. Dan jangan lupa tinggalkan komen Anda berkaitan dengan video ini dan juga penambahbaikan video-video kami yang berikutnya. Sekian, bye-bye. Asa mengatakan, tapakon tangkap, duaton keinginan. Suara orang kampung, suara kita bersama. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Alright?